Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ini, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sering memainkan isu kerajaan yang tidak mendapati mandat rakyat. Kerajaan pintu belakang. Kerajaan tebuk atap. Kerajaan yang dilantik oleh agung dan bukan yang dipilih oleh rakyat. Kerajaan gagal. Dan macam-macam lagi. Sekarang ini, kerajaan yang ada juga kerajaan yang tidak mendapati mandat rakyat. Mereka hanya menang 82 saja kerusi. Dan dengan undi 80% undi India dan 97% undi China. Barisan Nasional, mereka dapat hanya 30 saja. UMNO 26. Dengan hanya 11% undi Melayu. 12% kerusi, 11% undi Melayu. Jadi kedua-duanya, pakatan dan juga barisan, tak sah menjadi kerajaan. Pakatan tak menang majoriti ataupun pakatan tak mendapati mandat rakyat. Barisan lagi teruk. Yang sebenarnya tidak siapa yang menang majoriti ataupun yang mendapat mandat rakyat. Tapi sekurang-kurangnya Perikatan Nasional ataupun PAS dan Bersatu mendapat lebih dari 80% undi Melayu. Jadi, walaupun mereka tak menang cukup kerusi atau cukup undi untuk bentuk kerajaan, tapi mereka menang lebih dari 80%, lebih dari majoriti undi Melayu. Bermaknanya mereka dapat mandat dari orang Melayu. Pakatan pula mendapat mandat dari orang bukan Melayu. Jadi ada dua mandat. Mandat Melayu kepada Perikatan, iaitu PAS dan Bersatu. Mandat bukan Melayu kepada Pakatan. Mandat itu pecah dua. Dan barisan pula mendapat sebahagian sahaja dari mandat Melayu. Tak cukup untuk nak bentuk kerajaan, walaupun mereka join mana-mana satu gabungan. Tapi mereka nak cuba memberi gambaran yang kononnya mereka mendapat mandat rakyat, dan mandat rakyat ialah untuk membentuk kerajaan perpaduan. Tidak. Semasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melantik Anwar sebagai Perdana Menteri, Seri Paduka tak sebut kerajaan perpaduan. Dia tuanku hanya sebut melantik Anwar mengikut perlembagaan. That's all. Not melantik Anwar Perdana Menteri sebagai kerajaan perpaduan. Itu spin dari Pakatan. So, tak tahu, somehow rakyat Malaysia ni diorang termakan dengan propaganda Pakatan dan juga barisan, dan mereka percaya yang kerajaan yang ada sekarang ialah kerajaan perpaduan dan kerajaan yang mendapat mandat rakyat. Kerajaan sekarang tak beza dengan kerajaan sebelum ni. Kerajaan yang dikutuk, kerajaan yang dipanggil kerajaan pintu belakang, kerajaan tebuk atap, kerajaan melalui pintu istana, kerajaan yang dilantik oleh agung dan bukan yang dipilih oleh pengundi. Sama. Taraf kerajaan sekarang dan taraf kerajaan sebelum ni yang dikutuk dan dihina oleh Pakatan dan barisan, the same. Jadi, apa yang mereka cakap kepada orang lain hari ini terkena kepada muka mereka sendiri. Tapi mereka tidak boleh terima hakikat yang
mereka ni sama dengan kerajaan sebelum ni, tidak beza dengan kerajaan sebelum ni, iaitu kerajaan yang tidak menerima mandat rakyat, kerajaan yang dibentuk melalui pintu belakang istana, dan bukan kerajaan yang mendapat sokongan majoriti pengundi. Itu saja. Satu lagi isu, kerajaan gagal. Mereka asyik timbulkan isu kerajaan gagal. Sebelum ni, kerajaan Ismail Sabri Yaakob kerajaan gagal. Kerajaan Muhyiddin Yassin kerajaan gagal. Cuma kerajaan sebelum tu, kerajaan Tun Dr. Mahathir Mohamad selama 22 bulan bukan kerajaan gagal. Okey. Kerajaan Muhyiddin kerajaan gagal. Kerajaan Ismail Sabri kerajaan gagal. Tunggu tahun depan. Ekonomi dunia akan bertambah teruk. The global economy is going to get worse. Is going to get very bad tahun depan 2023. Malaysia akan menghadapi masalah. Barang akan naik harga. Tahun ni barang semua, harga semua barang, baik ayam, baik ikan, baik sayur, semua akan naik. Rakyat Malaysia akan menghadapi macam-macam kesusahan. Gaji yang mereka dapat, pendapatan yang mereka terima tak cukup untuk bayar kos hidup. Over the next 6 months, by next year, Malaysians are going to suffer. Malaysians are going to find the cost of living very high. Dalam beberapa bulan akan datang, tahun depan ni, rakyat Malaysia akan menderita dan rakyat Malaysia akan maki kerajaan. Rakyat Malaysia akan nampak kerajaan yang sekarang ni lebih gagal dari kerajaan sebelum ni. Dan apabila mereka bandingkan keadaan kerajaan sekarang ni banding dengan kerajaan sebelum ni, kerajaan Ismail Sabri Yaakob, mereka akan kata kerajaan Ismail Sabri Yaakob ni actually was very good. Yang sebenarnya Ismail Sabri Yaakob was doing a very good job. Yang sebenarnya tuduhan terhadap Ismail Sabri ni fitnah, bohong, propaganda. Banding dengan sekarang, keadaan sekarang di bawah kerajaan sekarang, Ismail Sabri Yaakob was doing a very good job. And today, keadaan sekarang, as we go into 2023, ia akan membuktikan bahawasanya the real kerajaan gagal yang sebenarnya ialah kerajaan sekarang. And dalam masa beberapa bulan sahaja lagi, rakyat Malaysia akan maki dan akan marah dengan kerajaan sekarang oleh kerana pendapatan mereka, gaji mereka tidak cukup untuk nak bayar kos. And they're going to find the cost of food. Tak kisahlah daging, ayam, ikan, sayur, semua. The cost of food, harga makanan akan melambung tinggi dan kerajaan tidak mampu nak beri subsidi sebab kerajaan pun tidak ada duit. And rakyat akan dibenarkan menderita kerana there's nothing the government can do to save the rakyat. And satu dunia akan menghadapi masalah ni, tapi di Malaysia ni akan lebih teruk. Oleh kerana di Malaysia ni kerajaan telah menjanjikan macam-macam, tapi akhirnya satu pun kerajaan tidak boleh buat seperti dijanji. Assalamualaikum. Salam sejahtera.